So kita faham perasaan tu. And macam saya beritahu kepada anda, kita tak perlu ada anak pun untuk tahu benda tu adalah salah. Benda tu tak kisahlah anda Islam ke, anda bukan Islam ke, even anda bukan anda lah. Even binatang sendiri pun tak akan buat anak dia macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Topik kali ni agak hangat. Saya nak bincang tentang justice for Bella dan juga Syed Azmi. Untuk siapa-siapa yang dah tahu, tak apa. Saya nak kongsikan kepada yang belum tahu sebagai sinopsis kepada hashtag Justice for Bella ni. Dia berkisarkan seorang kanak-kanak sindrom Down yang didera oleh pengasuh dia, oleh penjaga dia. Ceritanya bermula masa Bella berumur 12 tahun. Saya tak pasti 1 ataupun 2 tahun yang lepas. Bila Bella nak naik umur 13 tahun, sebelum ni Bella ni seorang kanak-kanak sindrom Down. Dia dijaga oleh satu pusat asuhan dengan sangat-sangat baik. Cuma bila dia masuk ke umur 13 tahun, dia perlu masuk balik ke satu perbicaraan supaya pusat pengasuh tu dapat hak milik penjagaan dia balik lah. So dekat perbicaraan dekat mahkamah tu, Bella jumpa dengan satu orang pengasas kepada rumah bonda, iaitu nama dia Siti Bainun. Pengasas kepada rumah bonda. Rumah bonda itself actually satu tempat berteduh untuk remaja-remaja yang terlanjur. Yalah macam couple-couple lepas tu mengandung, dan mereka akan jaga dekat situ lah. Siti Bainun ni dia berkenan dengan Bella. Bella mungkin ialah kanak-kanak sindrom Down ni, setahu saya ada 2 jenis. Satu jenis aktif dan satu lagi jenis pasif. Dalam keluarga saya pun ada seorang yang sindrom Down, dia jenis pasif, and dia memang tak menyusahkan orang. Even yang aktif tu pun dia tak pernah menyusahkan orang. Saya kenal beberapa orang sindrom Down yang positif. Ada satu yang latest saya jumpa ni, dia bukan sahaja aktif tapi dia ada buat bisnes. Dia boleh lead bisnes dia tu. Maybe bisnes tu hak milik ayah dia, tapi dekat majlis kahwin tu dia jaga bahagian air teh kau-kau punya tu. So dia ada orang bawahan dia bagi arahan. Nampak macam manusia normal saja. Tak ada sebarang kecacatan dekat dia lah. And Bella ni kalau ikut kepada, saya tak pernah jumpa Bella secara berhadapan, even saya tak pernah tengok pun video dia. Saya just baca dan tengok gambar-gambar saja. But mengikut kepada penceritaan orang ramai, saya buat kesimpulan yang Bella ni jenis yang aktif. Dia jenis happy go lucky macam tu lah. So Siti Bainun dia ambil Bella, dia bawa balik ke rumah bonda, jaga ramai-ramai dekat sana dengan happily, dengan tak ada masalah langsung. Dan tiba-tiba Siti Bainun kata dia nak jaga Bella secara personal dekat rumah dia. So dia bawa balik ke rumah dia. Ditakdirkan dipendekkan cerita, volunteer yang ada dekat rumah bonda tu nak pergi tengok Bella dekat rumah dia berserta dengan beberapa lagi kanak-kanak yang Siti Bainun ni jaga. So, bila dia jumpa Bella, dia nampak Bella dah berubah. Dari seorang kanak-kanak yang ceria, dia jadi muram. Dan bila dia tanya Bella apa yang berlaku, Bella bagi tahu dia tak happy dekat rumah Siti Bainun. Dia nak balik kepada rumah bonda lah. Tapi bila volunteer ni bagi tahu dekat Siti Bainun yang mereka nak ambil Bella untuk bawa masuk balik ke rumah bonda, Siti Bainun tak bagilah. Of course kan, dia tak bagi. Lagi-lagi Siti Bainun adalah pengasas kepada rumah bonda. Volunteer ni level bawahan lah kan. So jadi dia macam kes dia whole macam tu. Ditakdirkan Allah dia maha merancang. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang, tapi sebaik-baik perancang adalah Allah punya rancangan lah. Bella and the gang ni dia disahkan positif COVID, and masa dia doktor check tu barulah nampak ada kesan-kesan luka, teruk lah kesan luka dia tu macam didera. Dan ketika itulah ada seorang penyelamat, kita panggil dia sebagai penyelamat lah ataupun whistleblower, yang nama dia Mona Din. Anda boleh tengok Facebook dia yang mula-mula buat justice for Bella ni secara aggressively.
dia perjuangkan supaya siasatan dilakukan ke atas Bella ni, sebab dia merasakan Siti Bainun dah pun dera Bella, tapi kita memang tak ada bukti lah. So kes dibuka dan saya tak pasti ditangguhkan ataupun memang dibicarakan pada seminggu 2 minggu yang lepas. Sebelum saya cerita kepada anda apa yang menyebabkan saya rasa marah gila, apakah hasil dari perbicaraan 1-2 minggu yang lepas ataupun 1-2 hari yang lepas ni, saya nak cerita tentang Syed Azmi dulu. So Syed Azmi ni antara aktivis terawal yang famous dekat dunia online ni, dekat Facebook, yang banyak tolong orang. Mula-mula dia tolong gelandangan. Dia bawa aura tolong gelandangan, dia buat dia punya content, dia buat copywriting, dia ajak orang buat benda sama, sampai kan gelandangan sekarang dah lebih makanan dah. Tak tahu nak buang dekat mana dah makanan. Banyak sangat orang tolong kan. Lepas dia dah selesai buat tolong gelandangan ni, Syed Azmi pun berpindah kepada tolong orang rumah ke rumah secara direct. Siapa yang ada masalah dari segi duit ke, akan jumpa dia akan bagi duit lah, macam Uncle Kentang ataupun Ustaz Abid Liu sekarang lah. Tapi saya boleh kata Syed Azmi ni antara golongan terawal. As-sabiqunal awwalun kan. Golongan terawal Syed Azmi ni. So dia memang dapatkan saya memang respect gila dia. Kemudian dia pun ada banyak kontroversi dia. Macam dia anjurkan satu program untuk sentuh-sentuh anjing, Muslim untuk sentuh anjing. Actually saya faham apa yang cuba dia bawa tu. That's why saya tak menentang idea yang dia cuba bawa. Dia dengan sentuh anjing tu, dia nak bagi tahu yang anjing ni dia bukanlah satu benda yang kita kata teruk gila. Betul dia najis, tapi dalam Islam pun bagi kita sentuh dan kita sertu sahajalah. Kemudian dia pun memperjuangkan supaya kondom diberikan kepada pasangan yang belum berkahwin lagi. Benda ni memang berlaku perbahasan yang agak kuat lah di kalangan rakyat Malaysia yang boleh dikatakan majoriti adalah Muslim. To be honest dengan anda, saya berpihak kepada Syed Azmi. Saya bukan galakkan zina. Kita tahu zina adalah haram dan kita menentang benda-benda yang haram ni. Tapi kalau kita berpijak pada bumi yang nyata, kalau kita tengok kepada angka-angka statistik yang berlaku, anak luar nikah yang lahir hasil daripada perhubungan yang tidak halal ni sangat banyak. Dan ada juga yang menyebabkan kanak-kanak tu dibunuh, dibuang. Macam tak ada peri kemanusiaan lah. So atas dasar tu dia perjuangkan supaya kondom-kondom diberikan secara percuma kepada pasangan-pasangan yang belum berkahwin tu. Dia bukanlah nak kata sila berzina. Bukan. Tapi dia nak prevent benda yang lagi teruk berlaku. So itu dia punya point lah. And saya bersetuju dengan dia. Mungkin anda tak bersetuju dengan saya lah. Cuma saya nak tegaskan sekali lagi, saya bukan halalkan zina. No, saya tak halalkan zina. Memang zina adalah haram. Sampai bila-bila pun zina tu haram. Tapi untuk mengelakkan benda buruk yang besar lagi berlaku, saya percaya ini adalah satu langkah kecil yang patut kita follow lah. Dan ada banyak lagi lah kontroversi yang Syed Azmi buat. But kalau anda kenal dia secara personal, anda akan merasakan dia adalah seorang yang sangat-sangat berpijak pada bumi yang nyata lah. Okay. So, kenapa kaitan kes Bella, Justice for Bella dengan Syed Azmi ni? Syed Azmi ni adalah penasihat kepada rumah bonda. Jadi, hubungan dia dengan Siti Bainun ni sangat-sangat rapat lah. Bila Mona Din dia declare isu Justice for Bella ni dekat Facebook, orang minta Syed Azmi komen sesuatu. Tapi, Syed Azmi dia play safe, dia bagi tahu, dia serahkan tugas-tugas ni kepada pihak berkuasa. Ini isu dia. Syed Azmi antara orang yang sangat kuat memperjuangkan hak kanak-kanak yang ditindas. Macam isu liwat sebagai contoh. Macam contohlah isu pengetua ataupun mudir madrasah dekat Perak. Anak kepada ustaz selebriti yang terkenal. Dia dituduh liwat anak murid dia. Syed Azmi ketika tu, perbicaraan mahkamah belum lagi selesai, tapi Syed Azmi dah pun labelkan ustaz tu sebagai ustaz dari neraka ataupun perkataan-perkataan negatif macam tu lah. Sama juga yang berlaku dekat sekolah pondok yang ada dekat Kelantan, seorang ustaz yang liwat 2-3 orang pelajar dia tanpa settle lagi, belum ada tuduhan oleh hakim lagi. Syed Azmi dah pun panggil ustaz tu dengan gelaran-gelaran yang tidak elok lah, apa ustaz dari neraka dan sebagainya. Saya tak berpihak
kepada ustaz tu, even saya lebih berpihak kepada Syed Azmi, sebab bila kita tengok balik bukti-bukti, dia memang menyebabkan ustaz tu yang dia memang membuktikan ustaz tu yang salah. Tapi saya tak bersetuju melabelkan ustaz tu dengan gelaran yang kita kata gelaran yang pelik-pelik, ataupun gelaran yang memang merosakkan imej ustaz tu sendiri. Ustaz dari neraka ke? Saya tak suka dengan gelaran tu. Saya tak nafikan ada beberapa ustaz di Malaysia yang saya tak berapa gemar dengan dia punya penyampaian atas masjid, guna perkataan-perkataan kesat. Lepas tu ada juga tunjuk jari tengah kan dekat orang. Saya tak berapa suka dengan ustaz-ustaz tu. Tapi dia tak membolehkan saya untuk kutuk ustaz tu, kata ustaz tu dari neraka, that's why percakapan dia sama dengan ahli neraka. No, kalau saya tak hormat ustaz tu sekalipun, saya just panggil dia dengan nama lah. Macam contoh Ustaz Ashraf, saya akan panggil dia sebagai Ashraf lah. Saya dah buang gelaran ustaz tu, tapi saya tak akan panggil Ustaz Ashraf dari neraka. Saya tak akan panggil benda tu. So mungkin ini adalah apa kita kata, kalau orang luar panggil sebagai karma, tapi dia lebih kepada kifarah lah. Allah nak tunjuk kepada Syed Azmi itu sendiri, bila mana kes ni berlaku kepada kawan baik dia, dia tak boleh nak panggil kawan baik dia apa-apa. Semua orang yang mengagumi Syed Azmi, even saya sendiri, memang menunggu-nunggu statement dari Syed Azmi berkenaan dengan isu ni. Saya tahu isu ni masih lagi dibicarakan, belum ada apa kata putus dari pihak hakim. Tapi sebagai seorang yang pernah satu ketika dahulu lantang gila memberi gelaran-gelaran yang tak elok kepada ustaz-ustaz kita ni, dia sepatutnya bagi sesuatu statement, sama ada dia nak backup kawan dia ataupun tak. Dia kena tunjukkan itu watak dia yang lama lah. So itu tentang Syed Azmi. Apa yang kita dapat belajar dekat situ, kalau kita benci seseorang sekalipun, kita tak boleh labelkan dia dengan gelaran yang tak elok. Itu jangan sesekali buat. Kalau dalam Islam suruh kita benci apa yang dia buat, bukan pelaku dia. Ini adalah ajaran Islam. But saya berpijak pada bumi yang nyata. Saya pun hati busuk. Saya pun bukan manusia yang baik sangat sebenarnya. Of course, bila kita nampak dia ni buat jahat, kita automatically akan judge dia buat jahat. Itu saya. Saya cuba jadi yang baik, tapi buat masa sekarang ini adalah perangai saya. Tapi saya cuba elakkan dari bagi gelaran-bergelaran yang tak baik kepada dia. Saya benci dia, jadi saya just elakkan diri saya dari mendekati dia. Ini apa yang saya buat sekarang lah. So, dia adalah satu pengajaran yang sangat-sangat besar kepada kita semua. Dan ini pasti memberi impak yang besar kepada Syed Azmi itu sendiri. Alright, kita balik kepada kes Bella. Kenapa saya nak cerita benda ni dalam video saya adalah kerana isu dia sangat-sangat besar. Dalam perbicaraan dalam 1 hari, 2 hari ataupun seminggu yang lepas ni, saksi-saksi dah pun timbul. Walaupun ada dalam 23 orang saksi yang akan dipanggil, cuma dari keterangan-keterangan yang dah berlaku dekat mahkamah sekarang, dikatakan yang tertuduh iaitu Siti Bainun, dia bukan sahaja dera Bella dengan tuang air panas di atas tangan Bella, luka Bella sampai bernanah. Bukan itu sahaja, dia bukan juga paksa penghuni-penghuni lain untuk dera Bella. Dia ada juga, dia macam bagi tahu dekat penghuni-penghuni lain, kalau kau tak bully Bella, aku tak bagi kau makan. So penghuni ni walaupun dia tak suka, budak-budak kot, dia tak suka untuk bully Bella, tapi disebabkan dia bimbang keselamatan dia pun bully Bella balik. Dia bully Bella lah. Lepas tu yang paling saya, kalau pukul-pukul tu tak payah cerita, memang tu adalah perkara biasa Siti Bainun buat. Yang paling saya tak boleh terima, yang buat saya rasa marah, even saya boleh kata kepada anda, sepanjang saya hidup 32 tahun ni, saya tak pernah rasa marah gila dekat seseorang kecuali Siti Bainun ni. Bayangkan, dia suruh Bella makan tahi Bella sendiri. Bila Bella tak nak makan tahi dia tu, dia buat something yang kita kata horrible kepada Bella. Manusia waras mana yang akan paksa seorang kanak-kanak cacat, anak syurga, untuk buat benda ni? Kita tak perlu untuk ada anak untuk marah kepada Siti Bainun ni. Tak perlu pun. Anda tak perlu ada anak untuk faham keadaan Bella. Siapa-siapa manusia normal pun tahu ini adalah satu tindakan yang luar biasa, yang gila semualah. Seriously, bila saya dengar, saya kata kepada wife saya kata, kalaulah saya ada dekat mahkamah tu, memang saya terus pergi pukul. Saya rasa saya tak boleh kontrol kemarahan saya. Lagi-lagi sebab saya ada anak, saya pun ada keluarga yang sindrom Down. So kita faham perasaan tu. And macam saya beritahu kepada anda, kita tak perlu ada anak pun untuk tahu benda tu adalah salah. Benda tu tak kisahlah anda Islam ke, anda bukan Islam ke, even anda bukan anda lah,
Even binatang sendiri pun tak akan buat anak dia macam tu. Seriously, ni gila. Anak orang kot. Lagipun anak syurga itu orang cacat kot. Saya tak boleh fikir. That's why saya nak ajak kepada kita semua untuk aware apa yang berlaku dekat sekeliling kita sekarang. Justice for Bella. Kita fokus kepada isu ni. Sama-sama kita perjuangkan hak Bella supaya dia adalah seorang kanak-kanak yang ceria. Anda boleh tengok gambar dia sebelum dia didera, sangat-sangat happening, sangat-sangat kita kata ceria lah. Kalau tengok muka dia, kita tahu dia adalah seorang yang happy go lucky. Tapi bila mana dia masuk je rumah Siti Bainun tu, dia punya karakter berubah, memang berubah. Muka penuh dengan kesan-kesan, dia punya tangan penuh dengan luka kan. Memang teruk gila lah. That's why saya nak ajak anda semua, yang mana kita boleh ambil pelajaran. Yes, kita ambil pelajaran dan juga pengajaran. Tapi dalam masa sama, jangan sesekali anda terlepas dengan kemaskini isu ni, supaya kita aware apa yang berlaku ni. Dan sebolehnya kalau kita tahu di sekeliling kita ada orang kena dera, ada orang kena bully, laporkan kepada pihak berkuasa. Saya puji gila tindakan Puan Mona Din tu, sebabkan tindakan dia lah Bella dapat diselamatkan. Walaupun kita kata sekarang Bella dah trauma, siapa-siapa kena benda tu confirm trauma lah bro. Seriously kan. Terima kasih kepada Puan Mona Din tu. Dan kita sebagai orang biasa kena aware lah dengan benda-benda macam ni. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.